Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dapat meja ni risau kat takut terlajak kan. Baik tak buah meja ni dia risau terlajak lagi. InsyaAllah 10 minit ke 15 minit lah, 15 minit 10 minit lagi takut mungkir janji. Saya cuba 15 minit. Tuan-tuan, kita ambil apa yang dibaca oleh imam dalam solat tadi. Satu petikan, Allah menceritakan tentang kisah Talut. Falamma fasala Talut bil junudi qala innallaha mubtaliikum binahar. Cerita tentang Talut bawa tentera untuk lawan dengan tentera Jalut yang besar zaman Nabi Daud AS. Talut ketika bawa keluar tentera dia, memimpin tentera untuk bertembung dengan Jalut. Talut kata, innallaha mubtaliikum binahar. Allah akan buat ujian kepada kamu dengan air sungai. Faman syariba minhu falaysa minni. Siapa yang minum satgi, dia bukan lagi daripada kalangan tentera aku. Wa man lam yat'amhu fa innahu minni. Siapa yang tak minum, dia akan kekal sebagai tentera. Illa man irtarafa ghurfatan biyadihi. Kecualilah kalau dia minum hanya setakat satu cebok saja. Ghurfatan biyadihi. Satu cebok tangan tu, bukan cebok kolah masjid. Cebok tangan. Illa man irtarafa ghurfatan biyadihi. Hadirin sekalian, ketika Talut memberi ingatan itu, semua tentera sedar, semua tentera faham dan semua tentera bertekad akan hadapi ujian tersebut dengan jaya. Tapi setelah melalui perjalanan yang sukar, yang panjang, dengan cuaca lagi, maka bila jumpa sungai terlupa pesan yang sungai itu akan jadi ujian. Bukan takat secebok lah macam kita beli bazar Ramadan lah. Jadi setiap seorang satu bungkus dan akhirnya tak habis. Banyak minum banyak. Semua bakat minum banyak. Hanya sikit saja yang tak minum dan ingat bahawa itu adalah ujian daripada Allah Subhanahu Taala. Setelah melintasi sungai, sebahagian besar daripada tentera dipecat. Kena hantar balik, yang tak boleh ikut. Maka tinggallah tentera yang ada tu, dan dalam tentera yang ada lagi tanya kepada Talut, macam mana kita ni? Dahlah sikit dah dengan tentera Jalut. Kena pecat pula setengah. Tinggal pula lagi sikit. Dan sebahagian yang lain memperteguhkan dan mempertegaskan tekad bahawa betapa banyak Allah buktikan, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Betapa banyak kelompok yang sedikit dapat mengalahkan kelompok yang besar dengan izin, kebenaran dan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kunci dia di hujung, wallahu ma'as sabirin. Allah bersama dengan orang yang sabar. Sabar ni dia, sabar ni patuh dan teguh dengan agama Allah Subhanahu taala. Taat kepada agama dalam apa keadaan sekalipun. Dia yang kata sabar dalam melakukan taat, sabar dalam meninggalkan maksiat dan tetap redha ketika diuji dengan pelbagai musibah. Itu sabar. Kunci dia, wallahu ma'as sabirin. Allah bersama dengan orang yang sabar. Tuan-tuan mukminin rahmati Allah sekalian. Lanjut daripada ayat itu dalam Quran, hujung juzuk 2 sebelum masuk ayat juzuk tilka tadi ni, kan dia bercerita tentang bagaimana kumpulan Talut ini diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang rahmati Allah sekalian. Saya nak bawa kepada keadaan kita hari ini. Tuan-tuan, kita hari ini berpuasa tahun ni. Kita rasa agak perit sikit berbanding dengan sebelum-sebelum ni. Dengan cuaca panas, kan? Dia bersangkut juga dengan air yang tak ada sebahagian tempat. Paras sungai, jadi kurang. Jadi kesukaran, kelaparan ataupun rasa perit puasa tu lebih berbanding beberapa tahun sebelum ni. Dirasai. Hampir semua orang cakap benda yang sama. Tuan-tuan rahmati Allah sekalian.
Allah sebut dalam Quran, wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Kami buat ujian kepada kamu sebahagian daripada rasa takut, bimbang, takutan terhadap sesuatu, kelaparan. Allah uji kepada kurang rezeki ataupun dengan kematian. Ini adalah ujian Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sebut wa basyiris sabirin. Berikan berita gembira kepada orang yang sabar. Lapak-lapak ataupun keadaan kelaparan kita rasa perit, itu sebenarnya satu ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ujian ni Allah nak tengok kita taat ataupun tidak. Kita berjaya sabar ataupun tidak. Kunci di hujungnya adalah sabar. Wallahu ma'as sabirin. Sebab tu apabila Nabi sebut tentang ganjaran puasa, dan puasa ini adalah kata Nabi dalam hadis kursi, Allah berfirman, puasa itu untuk aku saja yang reti bayang bagaimana puasa setiap orang. Dan puasa ni tak ditentukan ganjaran dia apa, kerana Allah akan memberi ganjaran dengan selayaknya bagi hak Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana sabar. Puasa itu adalah bulan sabar. Baik, hadirin sekalian, saya nak sebutnya, kelaparan yang kita rasa, kita sedang diuji oleh Allah. Kita menanggung sabar, dan adakah dengan ujian tersebut kita dapat belajar sesuatu? Tuan-tuan, kalau dengan cerita Talut tadi, cara kita pergi belanja di bazar Ramadan, ataupun cara kita masak di rumah sampai membazir ni, memang tak layak jadi tentera Talut lah. Memang tak layak lah. Hak tak habis buka puasa, simpan more pun tak habis lagi. Simpan pula sampai esok pagi nak sok, akaknya duduk dalam tu sampah. Memang kita tak layak lah. Sebab itu Imam Al-Junaid rahimahullah ta'ala, dia berpuasa dan dia teringin nak makan. Buka puasa dengan buah tin. Satu jenis buah tin disebutkan tin Al-Wazir. Dia suruh anak murid dia pergi beli. Anak murid dia beli, main buka puasa makan, tak ada nak telan, menangis. Luah balik, menangis, dan kata ambil makanlah kang. Orang kata pasal apa? Tadi tuan guru yang minta untuk saya belikan. Kata Imam Junaid, ketika aku duk makan buah tin ini, terbisik di hati aku, wahai Junaid, alangkah ruginya kamu. Bukankah kamu berpuasa kerana nak menundukkan nafsu, tapi kamu berbuka puasa melayan nafsu. Jadi puasa tadi ni pasal nak tunduk nafsu. Bila buka, hak mana yang nafsu nak, itu yang ada di hadapan. Kan tak sampai maksud bagi orang yang jiwanya halus, orang yang sangat peka terhadap hal-hal sebegini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kelaparan itu adalah suatu ujian daripada Allah Ta'ala. Dan ujian ini tuan-tuan, Allah akan lihat nanti kita berjaya ataupun tidak. Kita golongan yang bagaimana yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma saya nak ambil satu bahagian ataupun satu sudut tuan-tuan. Dengan rasa perit kita tahun ni, dengan kita rasa sikit kepayahan berpuasa pada tahun ni dengan sudut cuaca. Tapi alhamdulillah 10 hari ni dah mula rasa boleh terima dah. Awal rasa perit. Tambah hari ni pula ada hujan sikit, alhamdulillah. Tuan-tuan, mungkin wallahu alam, ada isyarat sesuatu yang kita kena sedang, bahawa Tuhan mungkin nak bagi kita sikit rasa, satu juzuk daripada mungkin puluh juzuk yang kita tak tertanggung, apa yang ditanggung oleh saudara-saudara kita yang dalam kelaparan, khususnya di tempat-tempat yang bergolak, macam di Palestin, di Gaza khususnya. Isu makanan, kekurangan makanan, sekatan bantuan terhadap mereka. Kalau yang kita duk tengok dan berita-berita menunjukkan bagaimana kanak-kanak jadi kurus kering dan sebahagian besarnya mati kerana kelaparan, itu betul. Jadikan rumput dimasak dan dibuat juadah berbuka, itu betul. Anak-anak yang korek tanah, kuih-kuih tanah, cari cebisan-cebisan roti kot-kot ada, itu betul. Dan keadaan ini sudah ditanggung dan sudah dirasai oleh Syria, pelarian-pelarian Syria beberapa tahun yang lepas.
Dan keadaan itu, tuan-tuan, berlaku sekarang ini di Gaza secara khususnya. Kami pergi ke Yaman sebelum Ramadan hari itu. Kami pergi ke Yaman, Lebanon, Turki, Syria. Ini beberapa wilayah yang dalam keadaan yang sangat teruk. Lebanon tak ramai orang cakap. Minta maaf, Yaman tak ramai orang cakap tentang kepayahan di Yaman. Yaman adalah negeri yang berhadapan dengan isu kemiskinan dan kebuluran yang sangat besar. Kebuluran yang sangat besar. Kanak-kanak yang malnutrisi ataupun yang tidak cukup nutrisi, yang kurus kering, tinggal tulang dengan kulit saja ni. Umur 7 tahun tapi fizikal macam 4-5 tahun. Kan? Yang memang tak boleh nak bangkit betul-betul, kurus sangat, tak ada isi ni. Itu memang wujud. Dan ada beberapa tempat yang ditubuhkan untuk bantuan sebegitu di Yaman. Tuan-tuan, kelaparan sangat real di Yaman, kebuluran. Lebih daripada setengah daripada rakyat Yaman layak untuk dibantu dan diberikan bantuan kerana kemiskinan. Pasal apa? Perang yang mereka hadapi, perang dalaman. Yaman ni perang sedara. Kan? Antara Houthi dan juga rakyat yang lain. Houthi ni satu gerakan Syiah yang menguasai wilayah Sana'a ke atas. Hak serang kapal apa semua tu, hak tu cerita lain lah. Cuma hak dalaman ni, peperangan itu menyebabkan rakyat lari. Banyak mai ke Hadramaut, duduk di beberapa negeri seperti Ma'arib dan sebagainya. Tempat-tempat ini merupakan tempat yang sesak dengan orang-orang lapang dan orang-orang kebulung. Tuan-tuan mukminin rahmati Allah sekalian, nak ceritanya, hak kita rasa ni mungkin sikit satu juzuk yang tak boleh pun nak bandingkan dengan apa yang mereka rasa. Kita boleh tengok ayat Alhamdulillah, rata-rata. Mereka nak dapatkan sumber air juga payah. Kena beli, dahlah jadi pelarian, duduk tumpang di khemah-khemah. Kena beli dalam keadaan tidak ada sumber kewangan. Nak kena beli air. Bantuan mai, tapi tak selalu. Ada bantuan orang hantar, Alhamdulillah ada. Kalau tak ada, tak ada. Kelaparan itu suatu benda yang sangat real berlaku. Hadirin sekalian, dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, hadis sahih. Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu satu hari dia ada di luar rumah pada waktu yang biasanya orang tak keluar rumah. Abu Bakar pun waktu itu keluar tengok Umar. Abu Bakar tanya, wahai Umar, pasal apa yang ada di luar hari ni waktu ni? Karena biasanya waktu itu orang ada dalam rumah. Katanya waktu tersebut adalah waktu qailulah. Waktu biasanya orang berehat tengah hari. Kan qailulah ni bagi orang yang nak qiyamul lail bagus. Macam sahur bagi orang yang nak puasa. Jadi biasanya orang-orang saleh, orang-orang yang melazimi qiyamul lail, mereka akan tidur tengah hari. Tidur sebelum zuhur. Dipanggil dengan qailulah. Hadirin sekalian, Abu Bakar keluar, Umar ada keluar. Abu Bakar tanya, siapa ada keluar? Umar kata, aku lapang. Abu Bakar kata, ya aku pun lapang, tu keluar ni. Kan? Duk saat Rasulullah pun keluar. Rasulullah tanya, ma akhrajakuma min buyutikuma? Apa yang buat hampa dua keluar daripada rumah duduk di dalam ni waktu ni? Kata depa dua, al-ju' ya Rasulullah, lapar ya Rasulullah. Kalau macam tu jom. Aku ada satu kenal. Aku pun lapar juga. Nabi pun lapar juga. Patut Nabi keluar waktu tu. Jom, tapi jumpa seorang sahabat. Dikatakan bahawa sahabat itu adalah Abu Ayyub Al-Ansari. Tapi dalam riwayat Bukhari tak disebut nama orang ini. Bawa pergi. Nabi pergi rumah Abu Ayyub. Kalau Abu Ayyub, Abu Ayyub ni kan orang yang menjadi tuan rumah yang melayan Nabi ketika Nabi berhijrah. Nabi berhijrah daripada Mekah mai Madinah. Nabi duduk di rumah Abu Ayyub beberapa bulan sehinggalah rumah Nabi siap. Jadi Abu Ayyub dengan Nabi ni rapat. Dia sudah berkenalan dengan Nabi, sudah melayan dan berkhidmat kepada Nabi sekian lama dan kenal lah kalau cara nak jamu Nabi apa semua ni tahu. Nabi pergi. Waktu itu Abu Ayyub tak ada di rumah. Isteri dia keluar, "Ya Rasulullah, sambut." Tanya mana si fulan. Kata dia, abang buat kerja. Mungkin dia dengar suara Nabi pun, dia terpamai daripada belakang rumah,
sambut Nabi. Ahlan wa sahlan. Jom masuk rumah, masuk rumah. Tak ada orang yang paling bahagia hari ni, melainkan aku lah orang yang paling seronok, paling bahagia. Pasal yang menjadi tetamu aku adalah Rasulullah, makhluk yang paling mulia di atas muka bumi, dan ditemani oleh dua orang sahabat yang paling mulia, Abu Bakar dan Umar. Oh, hebatlah. Tak ada tetamu yang sehebat tetamu Abu Ayyub. Duduk. Elok duduk, terus buat keluar makan. Tak tanyalah makan tak lagi. Ni adab jadi tuan rumah ni. Macam apa nama kita baca tafsir kan, apabila Allah hantar malaikat untuk menghukum kaum Nabi Lut, singgah sat rumah Nabi Ibrahim. Singgah sat rumah Nabi Ibrahim, ketuk pintu, Ibrahim buka, ada temu, sila masuk. Ibrahim tak tanya, makan lagi, apa makan lagi? Nak makan apa? Tak. Nabi Ibrahim terus sembelih anak lembu, buat panggang jamu. Tengok lepas tak sentuh. Pelik ni. Macam mana ada orang tak makan daging panggang ni? Dengan beratok kot bazar tu. Kan? Ni tak sentuh ni. Mula takut. Malaikat kata, jangan takut. Kami adalah utusan Allah, dihantar ke kaum Nabi Lut. Jadi singgah saat nak cerita, ada mesej daripada Tuhan pada kamu. Jadi gitulah akhlak jadi tuan rumah. Bila tetamu masuk, jangan tanya makan tak lagi. Nak makan apa? Kan? Terus hidang. Abu Ayyub terus hidang pada Nabi buah-buah kurma yang ada dalam rumah dia. Jenis-jenis, semua jenis yang ada keluar belakang. Balah, yang kelat, tamar, yang kering, rutab, yang basah. Semua keluar. Yang bertangkai, yang tak bertangkai keluar. Semua. Makan. Lalu Nabi duduk makan, bangkit pula. Nabi kata, iyyaka wal halu. Jangan duduk pi sembelih. Nabi tahulah cara bangkit tu, nak pi ambil hal lain pula. Jangan duduk sembelih yang kambing yang menyusu. Ambil hal lain lah. Dia pun ambil anak sikit. Sedap lah kalau anak ni. Yang lembut. Ambil jamu Nabi SAW makan. Nabi makan, Abu Bakar makan, Umar makan. Saya nak ambil poinnya tuan-tuan di hujung ni. Apa yang Nabi SAW sebut kepada Abu Bakar dan Umar. Nabi kata, Abu Bakar, Umar, la tus'alunna an hadzal na'im yaumal qiyamah. Wahai Abu Bakar, wahai Umar, kena ingat bahawa nikmat ini nanti kamu akan ditanya pada hari kiamat. Akhrajakum min buyutikum al-ju'. Ya, kamu keluar daripada rumah kerana lapar dan kamu tak pulang ke rumah sehinggalah kamu telah mengecapi nikmat ini. Kamu telah menikmati nikmat Tuhan ini dan kamu balik dengan kekenyangan. Sedang dan ingat, kamu akan ditanya pada hari kiamat dengan nikmat ini. Ini kita duk kecapi nikmat hari ini tuan-tuan. Nikmat apa? Nikmat makan sedap, nikmat kesenangan berlebihan, macam-macam lah dengan segala macam kemewahan yang ada. Ini adalah nikmat-nikmat. Dan nikmat-nikmat ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dalam kaedah agama kita kata apa? Yang halal itu hisab, yang haram itu adab. Yang halal, kita rasa kita yang cari duit, kerja abad ni dah. Kemewahan ini kita punya usaha. Ya, betul. Tapi kena ingat, nikmat yang Tuhan bagi kepada kita akan disoal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni, hak kita duk beli berlebihan, tuan-tuan, kita habis RM5 beli murtabak tapi tak makan murtabak. Akhirnya duduk dalam tong sampah. Bayang balik, tak macam kita duk koyak duit lempak dalam tong sampah ke? Kalau hak RM5 tu tuan-tuan, kita kawal sikit nafsu, sabar sikit. Banyaklah noh, macam-macam duk ada. Sabar sikit. Cuba bawa 5 tu, pi kot lain pula. Teringat hak orang tak makan. Teringat hak orang yang dalam kesusahan perlukan perubatan dan sebagainya. Tuan-tuan, sabar sikit. Bukankah nikmat itu lebih baik akan menjadi sesuatu yang istimewa kepada kita nanti. Tuan-tuan, kita semua akan balik jumpa Tuhan. Dan kita semua akan berhijrah ke negeri yang lain. Dan kita sedang, tiap-tiap negeri ni ada duit dia. Ada mata wang dia. Dan tiap-tiap negeri, dia tak pakai mata wang tempat kita. Tuan-tuan, kita bawa RM1, pergi tempat orang tak pakai. Kecuali kita kena tukar jadi mata wang di situ. Kita nak balik jumpa Allah di akhirat nanti. Negeri lain. So pastilah harta benda kita, duit ringgit kita ni tak ada nilai. Kecuali kita tukar jadi pahala. Kecuali kita tukar jadi pahala. Barulah ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Apa saja tuan-tuan, kita fikir, sabar San. Ada nikmat. Tuan-tuan, kita tengok anak-anak kita boleh makan, mereka boleh bazir makanan.
seusia mereka di Palestin sedang duk tanah cari roti. Tiba-tiba anak kita makan cubit, 2 cubit lempak buang untuk sampah. Tuan-tuan, Ramadan menjadi yang Nabi sebut sebagai syahrul muwasat. Bulan kita berbuat baik kepada orang, bulan orang menerima kebajikan, bulan kita berbakti kepada orang. Tiba-tiba Ramadan bagi sebahagian besar orang Islam, bulan pembaziran, longgokkan sampah daripada sisa makan yang tak habis. Sisa buangan yang menjadi sia-sia dan pembaziran begitu saja. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, moga-moga Allah SWT mengampunkan kita dan Allah jadikan kita orang yang hidup memikirkan bukan sekadar diri kita, tapi kita juga ada teringat bahagian kepada orang lain. InsyaAllah tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita harap Allah jadikan Ramadan ini Ramadan yang bahagia untuk kita, dan Allah hantarkan kebahagiaan ini juga kepada mereka yang sedang dalam kesusahan, khususnya saudara-saudara kita yang bertahan dan terus berjuang di bumi Gaza. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal mustad'afin wal mujahidin fi Gaza. Allahumma a'izza ahla Gaza, unsur ahla Gaza. Allahumma ya dzal jalali wal 'izzah, unsur ahla Gaza. Allahumma ya dzal jalali wal 'izzah, a'izza ahla Gaza. Allahumma kun lahum 'aunan wa mu'ina wa nasiran wa hafizan wa satiran wa amina. Allahumma 'alaika bil yahudi wan nasara ومن والاهم اللهم أرسل عليهم طيرا أبابيل اللهم ارمهم بحجارة من سجيل اللهم اجعلهم كعصف مأكول اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا اللهم وحد صفوف المسلمين واجمع كلمتهم اللهم وحد صفوف المسلمين واجمع كلمتهم اللهم حرر بيت المقدس من اليهود الغاصبين اللهم حرر مسجد الأقصى من اليهود الغاصبين Allahumma, ya Allah, kembalikanlah orang Islam dapat balik sembahyang di Baitul Maqdis, di Masjidil Aqsa dalam keadaan aman, dan dihambat keluar dan dilaknat segala macam Yahudi yang sedang menyiksa saudara kami di Palestin. Wallahu ta'ala alam bisawab. Qul qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat faya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.